Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmat daripadanya. Kita dapat lagi bersama dalam pengajian secara dalam talian, iaitu kita menyambung lagi bacaan hadis-hadis daripada kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, iaitu hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Salihin yang dipilih, yang diringkaskan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. InsyaAllah kita sambung pada tajuk istighfar. Sebelum ini kita telah membincangkan tentang selawat ke atas Nabi SAW. Pada malam ini kita sambung pada tajuk istighfar. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia akan mulakan tajuknya dengan memetik ayat Quran. Baik. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق الله العظيم. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan sesiapa yang mengerjakan keburukan, su dengan makna perkara-perkara dosa, perkara-perkara maksiat, au yazlimu nafsah, ataupun dia menzalimi dirinya sendiri. Menurut para ulama, kita panggil golongan yang melakukan yartakibul dzunub, orang yang melakukan kesalahan dosa-dosa, iaitu melanggar perintah-perintah Allah. Mereka ini diistilahkan sebagai zalimu li nafsih, wa minhum zalimu li nafsih. Antara ayat Quran menyatakan orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melanggar perintah Allah, orang-orang yang meninggalkan kefarduan, mereka itu dikatakan sebagai menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini bahawa perbuatan menzalimi diri sendiri, iaitu dengan melanggar perintah Allah, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar, memohon keampunan Allah, yajidillaha ghafuran rahima, dia nescaya dia akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110. Baik, ayat ini terdapat perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Maknanya dia nak bagi tahu bahawa dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau seseorang hamba tu dia merasakan bahawa Allah Ta'ala, bila dia melakukan dosa dan maksiat, dia rasa macam Allah tak boleh ampunkan dosa aku, Allah tentu murka kepadaku, dengan dosa-dosaku yang banyak. Dia seolah menghadkan kuasa Allah Ta'ala. Dia menghadkan sifat Allah Ta'ala dengan menganggap bahawa dosanya banyak, Allah tak boleh ampun. Sedangkan kalau dia mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu secara sempurna, dia pasti tahu Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahimah, Al-Ghafur Ar-Rahim. Dia Maha Pengampun dan dia Maha Penyayang. Rahimah ataupun Ar-Rahim menurut para ulama adalah sifat rahmah yang tertumpu hanya untuk orang-orang yang beriman. Tertumpu kepada orang-orang yang beriman. Sifat rahmat yang diberi kepada semua makhluk beriman ataupun yang kafir, iaitulah dengan Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman merujuk kepada sifat Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Dia memberi rahmat. Kedua-duanya dengan maksud Tuhan yang memberi rahmat. Tapi Ar-Rahman maknanya umum kepada semua makhluk, sama ada yang derhaka pada dia,
ya, yang beriman, yang taat, ya, yang tidak taat, semua sekali. Bila Allah Ta'ala menyatakan Ghafurur Rahimah, merujuk kepada sifat yang khusus diberikan kepada orang beriman. Jadi kalau orang yang tidak sempurna iman, dia seperti tidak percaya ataupun dia tidak yakin Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Jadi kita balik pada konteks ayat tadi, bila mana Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya, dia menyatakan dalam banyak ayat menyuruh kita minta ampun, dan dia beritahu dia Maha Pengampun. Jadi bila Allah Ta'ala yang suruh kita minta ampun pada dia, dia nak beritahu kita, kalau kau minta ampun, aku akan ampunkan. Kalau kau tidak minta ampun, aku juga tidak akan mengampunkan. Jadi tergantung pada diri seseorang hamba itu, sama ada dia menyedari dia telah menzalimi dirinya. Sebab itu menzalimi diri sendiri, kalau dia tak bertaubat, dia tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, maka dia layak mendapat azab dan seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita masuk pula pada hadis. Baik, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, law lam tudhnibu, dia kata, la dhahaba Allahu bikum, wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Hadis rawahu Muslim. Hadis ni ada beberapa lafaz, lafaz ni yang pendek sikit, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui lisan Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Ta'ala memang jadikan kita ni anak zuriat keturunan Nabi Adam AS adalah makhluk yang jenis buat dosa, ya, jenis kita ni memang buat dosa. Bukan Allah suruh kita buat dosa. Allah nak beritahu kita ni memang jenis yang insan yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dia buat kita dalam keadaan lemah, ya, dia buat kita dalam keadaan dia buat kita dalam keadaan dengan kelemahan tadi, dia beri peluang untuk kita bertaubat, ya. Dia buat kita ni dalam keadaan kita panggil kadang-kadang tunduk kepada nafsu syahwat, dan dia Maha mengetahui bahawa hambanya itu sekiranya melakukan dosa dan maksiat, ya, ada peluang untuk mohon ampun, dan Allah Ta'ala suka kita minta ampun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka hamba ni merayu pada dia, minta ampun pada dia. Jadi dia tahu kalau hamba tu beriman, bila dia buat dosa dan maksiat, dia pasti minta ampun, dia pasti merayu kepada aku, pasti minta ampun pada aku. Kalau manusia ni, kita rasa kita ni jenis tak buat dosa, ya, kita bukan di kalangan para malaikat. Kalau kita di kalangan manusia pun, hanya ya, insan-insan tertentu, para anbiya, mursalin, ya, nabi-nabi, rasul-rasul yang diberikan, kita panggil ismah, ya, ataupun maksum, orang yang maksum, yang terpelihara daripada melakukan dosa dan kesalahan. Kalau ada kesalahan dilakukan pun, sama ada Allah Ta'ala sekat daripada awal, ataupun Allah jadikan seorang Nabi itu, ya, kalau dia ada kesalahan dia buat, terus diampunkan dosanya, ya. Dia juga adalah insan yang banyak mohon ampun, ya. Antara Nabi SAW juga adalah insan yang banyak mohon ampun. Inilah astaghfirullah fi kulli yawmin wa lailah mi'ata akthar min 70 marrah, wa fi riwayah mi'ata marrah. Jadi Nabi SAW pun beritahu, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Ta'ala sehari semalam lebih 70 kali. Satu riwayat menyebut 100 kali. Jadi istighfar itu dijadikan sebagai penebus dosa, ya. Kalau Nabi, para Nabi ni dia ada buat dosa, tapi kita tahu para anbiya adalah maksumin, ya. Mereka itu golongan yang terpelihara. Jadi kita sebagai manusia biasa, kita tidak terpelihara. Kita lemah kadang-kadang melawan nafsu, syahwat, ya, keinginan kita yang macam-macam ni. Kadang-kadang kita ada buat salah. Kadang-kadang kita sedar kita buat salah,
Kadang-kadang kita tak sedar kita buat salah. Itu kelemahan kita. Jadi bagaimana nak menampung hal ini? Allah Ta'ala beri peluang untuk kita minta ampun. Dan disyariatkan istighfar, disyariatkan taubat untuk umat manusia, ya, zuriat keturunan Nabi Adam AS. Jadi kalau kita ni rasa kita ni jenis tak buat dosa, Allah Ta'ala kata, bukan hadis kursi, ni hadis lisan Nabi, lau lam tuznibun, kalau kamu tak buat dosa, la zahaballahu bikum. Hadis ni ada beberapa riwayat dengan lafaz-lafaz yang lain, tapi maksudnya sama. Kalau kamu tak buat dosa, maksudnya kamu adalah makhluk yang memang buat dosa. Kalau kamu tak buat dosa, Allah Ta'ala akan menghapuskan kamu. Ya, zahaba juga dengan maksud Allah Ta'ala matikan kamu, atau Allah Ta'ala lenyapkan kamu. Kemudian dia akan datangkan dengan maksud dia ganti dengan makhluk lain. Kalau kita jenis manusia tak buat dosa, Allah gantikan manusia lain, digantikan makhluk yang lain, ya, yang mana makhluk yang lain itu melakukan dosa dan kesalahan. Kemudian, ya, mereka memohon istighfar atau minta ditutup kesalahan mereka, ya. Istighfar dengan maksud minta tutup. Kita minta Allah tutup kesalahan dosa kita. Jadi bila kita di akhirat nanti, kitab-kitab catatan amal kita dibentangkan, adalah catatan dosa yang telah ditutup. Artinya tak dikira, ya, tidak dikira, macam tu. Jadi Allah Ta'ala beri peluang kita istighfar. Sebagaimana kalau kita tak buat dosa, Allah buat makhluk lain yang berdosa, yang buat dosa. Mana kamu ni tak layak untuk duduk ke muka bumi, sebab Allah Ta'ala memang jadikan kamu ke bumi ni jenis makhluk buat dosa, jenis makhluk yang ada buat salah. Okey, bila dia melakukan kesalahan, ya, Allah Ta'ala pun beri peluang untuk bertaubat. Allah suruh minta ampun, Allah nak ampunkan, ya. Jadi kalau kamu tak buat dosa, kamu bukan jenis buat dosa, kamu ni bukan manusia, kamu malaikat. Malaikat bukan duduk kat bumi, ya. Maksudnya kamu bukan ditugaskan mendiami bumi, menjadi khalifah. Kamu ada buat salah. Seperti mana yang pernah saya terangkan dulu, kesalahan ataupun pelanggaran Nabi Adam AS, perintah Allah Ta'ala, wala taqraba hazihi syajarah. Dia dengan pasangannya Hawa dilarang. Wala taqraba, maknanya kamu dua orang jangan dekati. Bukan jangan makan buah kat pokok, jangan dekati pokok itu. Dekat pun tak boleh. Tapi kita tahu akhirnya mereka telah melanggar perintah itu. Tetapi Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Adam AS, diajarkan beberapa kalimat untuk minta ampun. Lalu Allah Ta'ala ampunkan, ya. Jadi pengajaran pada keturunan Nabi Adam AS, iaitu kita sebagai manusia. Kalau Nabi Adam AS pun tersilap, terkhilaf dalam perbuatannya, sehingga melanggar perintah dan diturunkan ke bumi. Daripada syurga dikeluarkan, lalu dibawa ke bumi, ya. Jadi kita sebagai anak keturunan Adam ni yang memang dah lahir kat bumi, lagilah banyak buat dosa, ya. Cuma kita tak disuruh buat dosa. Allah beritahu kamu ni jenis makhluk yang ada buat dosa, kamu tidak maksum. Jadi dia bukan suruh kita buat dosa. Cuma bila kamu buat dosa, dia suruh minta ampun. Kalau kamu tak buat, Allah ganti makhluk lain yang buat dosa dan minta ampun. Jadi kita faham di sini bahawa Allah Ta'ala memang jadikan kita ni sebagai makhluk yang buat salah. Sebab itu disebutkan tentang zuriat keturunan Nabi Adam AS, khata', wa khairu khata'in at-tawwabun. Anak Adam ni, zuriat keturunan Nabi Adam adalah banyak buat salah. Makhluk atau orang yang jenis banyak buat salah. Okay? Sebaik-baik orang yang buat salah ialah orang yang bertaubat. Jadi dia suruh kita bertaubat. Okey. Hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih, menyatakan pada kita bahawa memang Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni, ya, kita ni sebagai makhluk yang lemah, buat dosa. Kemudian apa yang dikehendaki pada kita ialah mohon ampun, ya, mohon ampun dan istighfar, lalu bertaubat.
Okey. Jadi janganlah kita ditipu oleh syaitan sehingga mana bila kita buat dosa kita tenggelam. Kita tak mau tenggelam dalam kesalahan dosa dan maksiat itu. Kita disuruh bertaubat, kita disuruh minta ampun. Kalau seseorang tu banyak buat dosa dan maksiat sehingga dalam hatinya berkata, tak ada peluang lagi untuk aku bertaubat, tak ada peluang lagi untuk aku menebus kesalahan aku. Aku ni ahli neraka lah gamaknya, ya? Aku ni rasanya ahli neraka lah tempatnya. Maknanya dia telah pun terpedaya dengan syaitan. Sebab itu dengan membaca hadis-hadis seperti ini kita tahu bahawa banyak mana pun dosa kita buat, kita disuruh beristighfar, kita disuruh minta ampun, ya, begitu. Hadis berikutnya daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautihi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, muttafaqun alaih. Okey, ni riwayat yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memperbanyakkan membaca atau memperbanyakkan menyebut begini, ya, sebelum beliau wafat, sebelum baginda wafat. Mana Aisyah meriwayatkan kalimah-kalimah yang banyak Nabi sebut, zikir-zikir yang banyak Nabi ungkapkan sebelum baginda wafat ialah dia kata subhanallahi wa bihamdih. Yang ni pun memang ada dalam riwayat lain. Memang Nabi SAW baca biasa, dianjurkan kita juga baca 100 kali sehari, ya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Dekat dengan wafat Nabi SAW, bagi dia banyak mengulang ni, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, iaitu ditambah dengan astaghfirullah, ya, maha suci Allah dengan segala kepujiannya, aku mohon ampun kepada Allah. Nampak, Setelah kita tasbih, tasbih maknanya kita menyucikan Allah, kita tanzih, kita menafikan Allah ada sebarang kekurangan. Itu maksudnya. Kekurangan ni macam mana? Kekurangan ni seperti mengatakan Allah Ta'ala itu jahil, Allah Ta'ala itu lemah, Allah tak tahu, Allah Ta'ala tak nampak, kan? Itu semua sifat lemah. Pada manusia boleh berlaku, ya. Ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu. Kita tak boleh kata Allah ada benda Allah tahu, ada benda Allah tak tahu. Tak boleh kata macam tu, ya. Atau menyamakan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk, ya. Penat, kita ni kalau letih buat kerja, penat, nak rehat. Allah Ta'ala tak ada sifat seperti itu. Sifat-sifat lemah ni tidak ada pada Allah Ta'ala. Jadi bila kita sebut subhanallah, maknanya kita menafikan Allah ada kelemahan. Subhanallah wa bihamdih, wa bihamdih, ya, Allah Ta'ala, ya, dan dengan segala kepujiannya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sahaja yang layak untuk dipuji. Okey, makhluk tak layak dipuji, makhluk tak patut disanjung berlebih-lebihan, ya. Namun segala puji-puji layak bagi Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdih. Itu yang kita kena faham bila kita sebut ungkapan ni. Subhanallah wa bihamdih. Astaghfirullah. Nampak, selepas tasbih, tahmid memuji Allah, tasbih menyucikan Allah, tahmid memuji Allah, lalu kita pun ungkapkan, Nabi SAW ungkapkan astaghfirullah, ya, aku mohon ampun kepada Allah, ya, wa atubu ilaih, dan kepadanya aku bertaubat. Taubat dengan maksud kepadanya aku kembali, ya, kembali dengan Allah Ta'ala, kembali dengan apa kita panggil ma'ayatullah. Kita ni tuan-tuan dalam hidup ni, saya ambil secara umum lah, tanpa menyatakan siapa pun, termasuk diri saya sendiri. Ada kala tuan-tuan bila kita senang, kita jarang ingat Allah Ta'ala, ya. Kita jarang ingat Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita bekerja, contohnya
kita dapat pendapatan yang banyak, ya, pekerjaan yang stabil. Kita rasa aku dapat semua ni sebab aku usaha. Kalau satu orang tu pandai berniaga, dia boleh jadi kaya dengan perniagaannya. Dia rasa aku jadi hidup senang ni sebab aku pandai. Aku pandai berniaga. Orang lain kalau beri modal banyak menjual dia pun rugi. Aku dengan duit modal sikit, aku boleh kembangkan dan aku boleh kaya. Okay? Aku. Mana dia kata akulah, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita lupa Allah Ta'ala, sedangkan dia yang bagi rezeki, ya? Dia yang mudahkan kita cari rezeki. Kadang-kadang manusia lupa tu, terutamanya bila dia senang. Jadi bila kita kata wa atubu ilaih, satu saya pernah sebut dulu, wa atubu ilaih dengan maksud aku kembali mentaatinya. Wa atubu ilaih mana aku rujuk kepadanya. Sebelum tu manusia tu lalai, sebelum tu manusia tu tak taat. Jadi taubat ni wa atubu ilaih, aku taat padanya. Aku kembali mentaatinya. Ya. Macam saya sebut tadi, kalau manusia ni dia rasa dalam hidupnya ni dia capai kesenangan dengan keupayaan dia, dengan usaha dia, tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan, ya. Dia walaupun hebat, walaupun dia pandai, tiba-tiba dia susah. Macam kebanyakan kita hari ni, berapa ramai orang kena buang kerja, berapa ramai orang berniaga tak berjaya, berapa ramai orang yang main saham sebelum tak pernah rugi teruk, ada sampai habis licin duit, ada. Ya, maknanya keupayaan dia, kemahiran dia. Sekali Allah Ta'ala tunjukkan bahawa kau sebelum ni dapat semua tu Allah yang bagi. Allah kata aku yang bagi. Oleh kata kita lupa. Oleh kerana kita ingat kita punya kemampuan kita lah kita dapat semua tu. Jadi kita bila timpa dengan musibah, wa atubu ilaih, aku kembali kepadamu, ataupun aku kembali kepadanya, ya, aku kembali kepada mentaati Allah, aku kembali kepada merasakan rezeki daripada Allah, aku kembali kepada merasakan kekuatan dan kekuatan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita pergi pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, Sayyidul istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi wa abu'u laka bi dhanbi, tambahan sikit ziyadah, wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahar munqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah wa man qalaha min al-lail wa huwa mu'minun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahli jannah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Terlihat terjemahannya. Man Syaddad bin Aus meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar, ketua segala istighfar, kepala segala istighfar. Kalau ada Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, kan, penghulu segala hari. Kalau istighfar ni ada banyak, astagfirullah, banyak lafaz. Tapi kata Nabi SAW, yang paling utama, yang paling besar fadilatnya,
iaitu menyebut lafaz yang saya sebut tadi. Maksudnya ialah, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Ya. Pertama ni dipanggil iktiraf. Kita mengiktiraf hak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah, layak dipuja. Tak ada Tuhan lain. Ya. Allahumma anta rabbi. Ya. Wahai Allah, Engkau adalah Tuhanku. Ya. Iktiraf. Tidak ada satu pun Tuhan melainkan Engkau. Maknanya menolak segala bentuk syirik. Khalaqtani, juga bentuk pengakuan. Engkau yang jadikan aku. Orang yang menyembah patung berhala ni, dia cuba fikir cara logik. Adakah patung yang disembah tu yang menjadikan dia? Tentu akalnya kata bukan. Patung tu bukan buat aku. Tapi orang Islam dia ajar Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha sempurna. Ya. Dialah yang menjadikan kita, mencipta segala-galanya. Ya. Khaliqu kulli syai. Allah Ta'ala itu Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Semua benda Allah buat. Ya. Segala perkara Allah Ta'ala jadikan. Khalaqtani, daripada banyak makhluk ni semua, Engkau yang jadikan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada dalam janji untuk mentaatimu sejauh kemampuanku. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang pernah kulakukan. Oh, ini tadi, tengok. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada atas janji kepadamu, wa wa'dika. Jadi maknanya kat sini kita faham bahawa ada ada wa'd. Apa maksudnya? Perjanjian untuk ikut perintah. Perjanjian untuk ikut perintah. Dan kalau tak ikut, ada ancaman. Nampak? Sebab tu ada disebut Allahumma salli Muhammad, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ahdika makna janji yang baik, wa'ad makna janji yang buruk. Kalau aku taat, kau janji nak bagi aku ganjaran syurga. Kalau aku tak taat, ada ancaman daripada engkau, iaitu neraka. Ya. Aku terima benda ni, aku terima perjanjian ni, aku terima janji ni. Macam tu. Dan disebut kalimah mastata', ya, sedaya upaya aku. Sebab Quran pun suruh kita ayat Quran, fattaqullaha mastata'tum, ya. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah semampu kamu. Dengan maksud situ ialah melakukan perintah-perintah Allah, jauhi larangannya. Tapi kalau kita langgar, buat dosa, bertaubat. Ya, sedaya upaya yang kita mampu. Ya, bukan main longgar aje. Maknanya malas sembahyang lah, tak apa, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tak apa, nanti dah tua-tua boleh bertaubat. Tu bukan macam tu. Mastata' tu maknanya sedaya upaya kita kerahkan untuk taat. Kalau kita tak taat, kalau kita langgar perintah, kita mesti bertaubat. Mesti kita mohon ampun. Okey. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu, ya, atau aku berlindung denganmu, ya, daripada kejahatan yang aku buat. Maksudnya apa? Kejahatan yang aku buat ni, tadi ada wa'ad, ada janji buruk, iaitu neraka. Ada azab, ada seksa. Aku berlindung kepada engkau daripada seksa tu. Seksa yang dijanjikan atas perbuatan jahat yang aku buat. Dengan maksud, kalau aku buat dosa dan aku buat maksiat pun, moga engkau pelihara aku daripada azab. Maksudnya dengan bertaubat. Dengan bertaubat. Takkan kita nak minta pada Allah macam tu je. Kita buat dosa, buat kesalahan, lepas tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab api neraka. Caranya ialah bertaubat. Bukannya dah buat dosa, buat maksiat, buat tak tahu. Ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka, tapi tak buat apa-apa pun.
tak baiki diri, tak betulkan kesalahan, tak bertaubat, tak boleh. Tak boleh. Baik. Kenapa? Kemudian disebut Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui. Aku akui dengan nikmatmu yang telah engkau kurniakan kepadaku. Kurniakan ke atasku. Sepatutnya kita ni bila banyak nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, kita lagi jadi taat. Kita jadi orang yang lebih hendak kita panggil, kita appreciate, kita hargai kurniaan Allah itu. Nikmat tu banyak. Takkanlah kita ni Allah Ta'ala bagi hidup senang, bagi sihat, lepas tu lawan perintah dia. Tak mau. Tak mau macam tu. Aku akui nikmat yang kau berikan padaku. Wa abu'u laka bidzambi. Dan aku juga akui dosaku kepadamu. Dengan dalam pada menerima nikmat tu, aku ada buat dosa. Aku akui dosaku kepadamu. Dengan itu, faghfirli. Ampunkanlah aku. Kenapa kita minta ampun pada Allah? Dia kata, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tak ada yang boleh ampunkan dosa melainkan engkau. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh ampunkan dosa. Baik. Qala wa man qalaha. Baik. Itu sayyidul istighfar. Daripada lafaz tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai pada yang tadi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Siapa baca zikir ni, kata Nabi SAW, siapa yang baca ni, ungkapan istighfar ini pada waktu siang dengan meyakininya, muqinan biha, iaitu dengan penuh keyakinan. Ada orang banyak berzikir ke, bertaubat ke, istighfar ke, dia lebih pada hafal. Tapi bila kita mengungkapkan dengan yakin, dengan penuh keyakinan, kita hayati apa yang kita cakap, kata Nabi SAW, maka kalau dia mati, dia meninggal, maka dia dia ni dikata ahli syurga. Itu kalau dibacakan pada waktu petang. Petang juga dengan makna malam lah. Jadi sebelum sebelum tiba, kalau dibaca waktu pagi, sebelum tiba waktu petang, lalu dia meninggal, dia adalah ahli syurga. Siapa yang baca pada waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum tiba hari siang, maka dia adalah ahli syurga. Macam tu. Baca pagi, sebelum sampai malam meninggal, ahli syurga. Siapa yang baca pada waktu malam, sebelum sempat siang, meninggal, lalu dia dijanji sebagai ahli syurga. Jadi hendaklah kita memperbanyakkan membaca sayyidul istighfar. Membaca sayyidul istighfar. Kerana dia disebut begitu oleh Nabi SAW sendiri. Nabi yang beritahu ini adalah ketua segala istighfar, yang paling utama untuk diucapkan. Yang lain pun boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, boleh, tak ada masalah. Astaghfirullahalazim, boleh. Apa bentuk lafaz istighfar yang ada, boleh. Tapi ini yang utama. Maka elok kita amalkan. Kita nak pergi pada hadis yang berikutnya. Maaf, ngantuk sikit. Imam Muslim meriwayatkan daripada Thauban radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dia kata, qila lil Auza'i wa huwa ahadur ruwatihi kaifa al-istighfaru, qala yaqulu astaghfirullah astaghfirullah. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis daripada Thauban, dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW kalau lepas solat, ini diriwayatkan oleh para sahabat, baginda insarafa min solati, dengan mana baginda habis sembahyang. Berbeza pandangan para ulama. Tapi yang jelas ni adalah
habis solat tu ialah insarafa, mana bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mana dia dah keluar daripada solat. Habis saja baginda solat, apa baginda buat? Kebiasaannya baginda akan istighfar salasan, 3 kali. 3 kali Nabi SAW akan istighfar. Okey. Selepas istighfar 3 kali, baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini pun antara zikir yang kita boleh amalkan lepas solat, lepas istighfar. Istighfar tadi boleh panjang, boleh pendek. Itu tak dinyatakan mesti panjang atau pendek. Cuma ada riwayat menyatakan sini daripada Imam Al-Auza'i, salah seorang periwayat hadis yang meriwayatkan daripada Sauban, daripada Tariq riwayat Sauban. Dia kata pernah ditanya bagaimana lafaz istighfar Nabi SAW, lalu dijawab astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi maknanya paling pendek istighfar yang boleh kita ucapkan ialah astaghfirullah, astaghfirullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalil ni bukan nak kata pada kita itulah sunnah Nabi, lain tak boleh baca. Kena betulkan tu. Jangan kata riwayat ni kata Nabi kata astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan tambah-tambah astaghfirullahalazim. Jangan kita terus hadkan begitu. Riwayat ini nak menyatakan bahawa itu paling pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan dianya sebagai dalil untuk melarang orang ada ziyadah. Astaghfirullahalazim. Kita tak boleh kata yang Nabi sebut astaghfirullah menurut riwayat yang ni. Jadi jangan kita tambah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ni Nabi tak buat. Dia tu jangan terus pergi pada conclusion macam tu, jangan. Pada riwayat ini terdapat dalil menyatakan bahawa sunnahnya adalah istighfar. Lafaz itu boleh pelbagai. Kerana kalau katakan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, katakan satu orang tadi, dia kata ini sayyidul istighfar. Lepas solat dia nak baca yang panjang tadi, astaghfirullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Apa tu baca yang panjang tadi? Kita kata ini bercanggah dengan sunnah ni. No. Ianya ada dalil. Cuma adakah Nabi SAW menetapkan kalau lepas solat macam tu je boleh baca, lain tak boleh? Tak ada larangan. Maka kita tak boleh terus pergi pada kesimpulan tak boleh. Nak istighfar kena astaghfirullah. Kalau tambah astaghfirullahalazim, oh ini sudah langgar sunnah. No, bukan macam tu kaedah dia. Siapa nak baca pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Dah sampai 3 kali. Jangan terus kita pergi mudah sangat. Saya tengok sekarang ni banyak orang yang tak mendalami ilmu secara mendalam, boleh tahu belajar sikit-sikit. Dia kata ini hadis sahih ni. Hadis sahih. Betul hadis sahih. Tapi kena lihat juga kaedah-kaedah lain dalam istighfar. Tak ada larangan. Para ulama tak ada kata pun hanya boleh baca yang pendek ni. Jangan tambah sikit astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh ini bid'ah masuk neraka. Tak ada ulama yang cakap macam tu. Jangan kita pandai-pandai. Okay, jadi maknanya ini adalah antara perbuatan Nabi SAW, iaitu selepas solat baginda minta ampun. Jadi kita pun digalakkan istighfar 3 kali. Paling kurang menyebut astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, hadis yang terakhir tuan-tuan dan puan pada tajuk ini, iaitu Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, ya ma'syaran nisa, kata tasaddaqna wa akthirna istighfar, fa inni ra'aitukunna akthara ahli an-nar wa iyyazu billah. Saya terus terjemah. Jadi Abdullah bin Umar meriwayatkan ataupun dalam riwayat Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang anak pada Sayyidina Umar, dia menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, wahai sekalian orang-orang perempuan, ya ma'syaran nisa, dia umumkan kepada orang perempuan, hendaklah
kamu ni memperbanyakkan sedekah. Tadi orang perempuan disuruhkan banyak sedekah dan memperbanyakkan juga istighfar. Bersedekahlah kamu dan perbanyakkan istighfar. Sedekah disuruh dengan lafaz macam tu je, sedekahlah kamu. Tapi bila suruh istighfar, dia datang dengan wa akthirna, hendaklah kamu wahai orang perempuan banyakkan minta ampun. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, sesungguhnya aku lihat kamu ni orang perempuan adalah yang paling banyak menjadi ahli neraka. Faqalat imra'ah minhunna, dia kata apa, jazlatu wa ma lana ya Rasulullah. Dia kata athara ahli nar. Qala tukthirna al-la'n. Jadi bila Nabi SAW kata orang perempuan ni banyak masuk neraka, wahai orang perempuan, banyakkanlah kamu minta ampun, banyakkanlah kamu istighfar. Satu orang perempuan tanya, wahai Rasulullah, kenapa kami ni yang banyak masuk neraka? Dia tanya, bukan tanya pertikai, tanya nak tahu. Kenapa kami ni orang perempuan banyak masuk neraka? Maka baginda pun jawab, kerana kamu banyak mengeluarkan kata-kata makian, la'an. Dengan mana kamu banyak suka memaki hamun orang. Ini Nabi sebut orang perempuan bila bergaduh dia keluar perkataan ni, melaknat, mengecam, mencela orang. Jadi kalau perempuan tak ada buat, tak masuklah. Ni maknanya ini peringatan. Kebanyakan perempuan banyak mengeluarkan kata-kata laknat, memaki dan mencaci orang. Kamu ni banyak, dia kata kamu banyak buat la'an, iaitu banyak kamu maki hamun atau berkata laknat. Kemudian dia kata wa takfurnal ashir. Kamu pula tak pandai berterima kasih pada suami. Ada orang ni ada suami, beruntunglah. Ada orang tak kahwin, tak ada jodoh, tak ada suami. Orang perempuan ada suami, suami tu dia marahnya. Suami tu dia ada bergaduhnya. Kamu tak pandai bersyukur kepada suami. Mana suami kamu kerja susah payah, dengan kemampuan setakat mana dia boleh cari rezeki. Saya cerita ni maknanya kalau kamu tak ada sifat ni, jangan terasa. Maknanya okey lah tu. Kalau macam kamu ni jenis hargai suami, selalu berterima kasih pada suami, cari nafkah untuk kamu makan, anak beranak lah, sedar suami tu menjadi tonggak keluarga, mencari nafkah, bersusah payah, hargai dia. Kalau kamu buat benda tu, kamu tak masuk dalam golongan ni, dia kata. Kemudian kata Nabi SAW, tu antaranya, orang perempuan ni banyak bercakap melaknat, kemudian tak terima kasih pada suami. Wa ma ra'aitu min naqisatil aqli wad din. Tak ada pernah aku tengok jenis orang yang kurang akalnya dan agamanya berbanding kamu. Nak menyatakan bahawa antara orang lelaki dan perempuan, jenis orang lelaki dan perempuan ni ada lemah akalnya, kurang dan juga agamanya. Baik. Ni dah azan dan saya ringkaskan je lah. Jadi orang perempuan tanya, wahai Rasulullah, apa orang perempuan pula kurang akalnya dan kurang agama? Apa yang dimaksudkan kurang akalnya, kurang agama? Lalu baginda pun menjawab, orang perempuan jadi saksi dua orang sama dengan seorang laki-laki. Ini adalah kes hutang, boleh lihat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian orang perempuan kurang agamanya sebab apa? Sebab ada waktu dia tidak solat. Dia kata tak solat. Sedangkan orang laki-laki dia solat je. Mana ada cuti-cuti kan. Orang laki-laki mana datang haid. Orang perempuan ada waktu dia tidak solat. Itu dimasukkan kurang pada agamanya. Jadi orang perempuan dia kena sedar kekurangannya berbanding lelaki. Kalau dia boleh bersaing dengan orang laki-laki dalam apa-apa bidang pun, ada had juga. Sampai satu perkara dia kena ingat. Orang perempuan ada waktu tak semayang. Orang laki-laki semayang sentiasa. Orang perempuan kita panggil apa, bila tak boleh jadi saksi dalam kes-kes jenayah,
Ya, kalau ke hutang pun dua orang perempuan penyaksiannya menyamai seorang lelaki. Ya, hadis riwayat Muslim. Saya rasa berhenti setakat tu. InsyaAllah dalam kesempatan lain kita sambung pada tajuk al-isti'adzah. Ya, isti'adzah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.